So pada akhir sesi ini pelajar akan dapat menentukan luas kawasan di bawah taburan normal. Anda mesti tahu membaca nilai kebarangkalian daripada jadual taburan piawai dan mencari kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan Z. Okay? Jika anda lihat jadual yang saya beri pada anda ini adalah jadual kebarangkalian Z lebih besar daripada. Okay? Z lebih besar daripada. Ada jadual taburan normal piawai ini ada beberapa jenis. Okay? Ada juga jadual di mana diberi nilai Z kurang daripada atau nilai Z negatif. Okay? Jadi jadual yang kita gunakan dalam khusus ini adalah jadual Z bernilai positif. Okay? So don't use any other table other than the one given to you. Okay? Sebab ada banyak jenis jadual yang berbeza, nilainya adalah berbeza. Jadi here we always gunakan jadual di mana nilai Z adalah positif sahaja. Okay? Okay. Okay. So luas di bawah taburan normal, okay? Luas di bawah graf setara dengan nilai kebarangkalian. Contohnya kawasan biru ini adalah luas di bawah graf. Nilai luas di bawah seluruh graf ini ialah berapa? What is the luas di bawah seluruh graf ini? How much? Yes, 1 atau 100%. Okay? Jadi luas ini adalah setara dengan nilai kebarangkalian. Nilai kebarangkalian kita tahu maksimum is 1. Okay? Jadi kebarangkalian bahawa X dilingkungi oleh dua nilai X1 dan X2 diwakili oleh luas di bawah graf seperti yang ditunjukkan. Okay? Jika kita tukarkan skor X ini kepada skor Z, maka skor X sekarang telah tukar kepada skor Z1 dan Z2. Jika anda perhatikan, luas kawasan di bawah graf adalah sama dengan luas kawasan tadi. Okay? Jadi apabila kita tukar skor X kepada skor Z, kebarangkalian atau luas kawasan tidak akan berubah. It is still the same. Okay? Okay. Okay. Oleh kerana kita boleh mencari luas di bawah lengkung dengan menggunakan kaedah pengamiran, kaedah kalkulus. Okay? Tetapi kaedah itu sukar untuk kita buat. Jadi kita biasa mencari luas di bawah graf atau kebarangkalian daripada jadual taburan normal piawai. Okay? Jadual taburan normal piawai juga dikenali sebagai jadual skor Z. Okay? Dia memberi nilai kebarangkalian yang setara dengan luas di bawah lengkung taburan normal piawai. Jika anda diminta cari kebarangkalian, anda boleh cari terus daripada jadual taburan normal piawai. Atau jika anda disuruh mencari luas kawasan di bawah graf, juga gunakan jadual yang sama. Jika anda disuruh cari peratus data di bawah graf, juga jadual yang sama. Okay? Lengkung taburan normal ini adalah simetri. Jadi jadual taburan normal ini hanya memberi nilai-nilai positif. Jika anda lihat jadual taburan normal skor Z ni hanya ada nilai-nilai untuk Z positif. Okay? Ini adalah nilai-nilai Z. Z daripada 0 sehingga hampir 4. Inilah nilai Z maksimum. Okay? Z di antara negatif 4 dan positif 4 maksimum. So jadi jadual ni hanya memberi nilai-nilai Z di antara 0 dan 4. Tapi hanya memberi nilai-nilai untuk positif Z sahaja. Jadi jika kita ada skor negatif, contohnya jika kita ada Z sama dengan negatif 2.3, jadi kita perlu menggunakan konsep simetri untuk mencari nilainya. Kita tak boleh baca terus daripada jadual negatif, nilai negatif. Jadi kita mesti menggunakan konsep simetri luas kawasan di bawah graf. Okay? So inilah jadualnya. Okay, kita lihat jadual raja ini pula. Raja ini menunjukkan taburan normal. Okay? Dan jika anda perhatikan, anda dah tahu taburan normal ini adalah bersimetri pada min. Ini adalah taburan normal piawai. Simetri pada min. Sebelah kiri menunjukkan skor Z negatif, sebelah kanan pula adalah skor Z positif.
Jika anda perhatikan raja ini, anda boleh lihat bahawa luas kawasan di sebelah kanan sama dengan luas kawasan di sebelah kiri. Jadi bahagian kiri dan kanan adalah simetri. Okey, maka oleh kerana seluruh luas kawasan di bawah graf ini adalah satu, maka luas kawasan sebelah kanan sahaja ialah 0.5. Luas kawasan sebelah kiri 0.5. Tambah kedua-duanya kita dapat 1. Jadi luas seluruh kawasan di bawah graf ialah 1. Okay? This is very important. Maksudnya kebarangkalian luas kawasan ini adalah 1. Kebarangkalian data terletak di sebelah kanan ialah 0.5. Kebarangkalian data terletak di sebelah kiri ialah 0.5. Okay? Okay. Contoh, cari kebarangkalian. P ini ialah kebarangkalian. Okay. Cari kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan sifar. Jadi langkah pertama ialah selalu lakarkan. Apabila anda disuruh cari kebarangkalian untuk apa penilai, lakarkan grafnya dulu. Jadi Z lebih besar atau sama dengan sifar. Dan nilai Z-nya, nilai kebarangkaliannya 0.5. Jadi kita loretkan kawasan ni di sebelah kanan. Mengapa kita loretkan kawasan di sebelah kanan? Sebab Z lebih besar, yes. Kalau lebih besar kita mula dari sebelah kanan, ekor kanan. Kalau kurang kita mula dari ekor kiri. So if we start from here and we tentukan 0.5 ialah sampai garisan ini 0.5. Jadi kita lorek kawasan ini. Jadi luas kawasan ini adalah 0.5. Atau kita boleh baca juga daripada jadual kita. Z ialah 0. Z lebih besar atau sama dengan sifar. Okay? Jadi Z lebih besar atau sama dengan sifar ialah 0.5. Sama juga. Okay? So untuk 0.5 ini kita memang dah tahu ni. Not necessarily we have to refer to the graph. Kalau lebih daripada sifar is 0.5. Okay? And then cari kebarangkalian Z kurang atau sama dengan sifar. Kurang atau sama dengan sifar. Okay? Yang ini kurang atau sama dengan sifar kita biasa tak lihat daripada jadual. Tapi oleh kerana yang ini ialah sifar, kita tahu sifar ialah pada garis simetri, maka kita tahu di sebelah kiri ialah nilainya ialah 0.5. So this one we know directly from the graph. Kebarangkaliannya ialah 0.5. Okay. Oleh sebab graf berbentuk simetri, nilai di bawah graf bagi nilai Z negatif adalah sama dengan luas di bawah graf bagi nilai Z positif. Okey. Okey, kita nak belajar cara membaca jadual taburan Z. Okey. Okay, cari nilai bagi kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.8. Jadi kita cari dalam lajur yang pertama 0.8. Okey. Where is 0.8? This is 0.8 kan? So this is 0.. Nilai ni ialah 0.21119. Okay? Yeah. Okay, good. Okay, bagaimana dengan Z lebih besar daripada 1.23? Jadi dua digit, kita lihat dua digit pertamanya dulu daripada lajur yang pertama. Okay? 1.2. Jadi kita cari baris 1.2. Baris 1.2. Kemudian digit yang ketiga ni ialah 3. Jadi kita cari lajur yang ketiga. Tengok tempat persilangannya dengan baris 1.2. Jadi ini ialah jawapannya. 0.1093. Boleh? Boleh. Okay, one more. Z lebih besar daripada 0.34. Jadi kita lihat pada baris yang keberapa? Yang ketiga. 0.3 ada 0.3. Okay, first two digits 0.3. Okay, kemudian digit yang ketiga ialah 4. Jadi lihat lajur yang keempat. Okay. Tempat persilangannya ialah 0.3669.
Tapi kita ada satu lagi digit di sini. Jadi kita mesti lihat di sebelah kanan sekali. Kita cari lajur yang ketiga, turun ke hingga baris yang sama. Dan kita dapat nilai di sini ialah 11. Lihat perkataan di sini ialah tolak. Kita sentiasa tolak. Okay? Jadi nilai kita ialah 0.3669. Kita hendak tolak 11. Tolak 11 daripada digit yang terakhir ini sahaja. Okay? Jadi kita dapat 0.3678 dan jawapan kita tadi ialah 3658 0.3669 tolak 11, betul? Sorry, 3658 0.3658. Okay? Semua orang boleh buat tu? Boleh. Boleh dapat. Anyone cannot? Doktor, step 1. Ya? Ulang balik yang hujung kali 3 tu. Okay. Okay. Okay, kita nak lihat. Okay. Kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.527. Cari kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.527. Jadi dua digit pertama ialah 0.5. Jadi kita lihat pada baris 0.5. Kemudian lajur yang keberapa? Lajur yang kedua. Yes. Lajur yang kedua di sini, okey? Betul? So ini ialah 0.52. Tapi kita ada satu lagi digit iaitu 7. Jadi cari dari lajur ke-7 ini sampai baris yang sama tadi. Okey? Dan kita boleh panjangkan ni. Okey. So tadi kita dapat 0.52 ialah nilainya ialah 3015. Yes. Kita nak tolak berapa? 24. Yes, kita nak tolak 24 daripada 15 ini. Okey, jadi jawapannya berapa? 9. Correct? Oh, dapat. Okey, dapat. Yes. Okey. So itu caranya kita membaca nilai daripada jadual. Okey. So I'm going to ask you a few questions, you tell me, okay? Kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.1.46. What's the answer? 0.721. Again? 0.721. Okay. You must be careful. It is 0.721. Okay? There's two sifar. 0.721. Okay? Okay, good. What is the kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.655? Anyone? Pergi dekat baris 1. 0.490. 0 point? Again? 0.490. 0.490, correct? Yes. Okay, so this is 1.95 ialah di sini, okay, 5, and then kita ada 5 lagi ya, so di hujung ni ya, so this is 5, okay. So 0.495 tolak 5 ialah, so we have
Sifar perpuluhan sifar 495 tolak 5. Jadi kita ada sifar perpuluhan sifar 490. Okay? Boleh faham semua orang? Anyone don't understand? You better tell me now. Okay? It's very important. Puan, Ya? kalau macam ni kena tunjuk jalan kerja ataupun terus jawapan sahaja. Boleh. Boleh bagi terus jawapan. Okay? Thank you, Puan. Okay. Okay. So, kita telah selesai dengan cara membaca. Okay, sekarang kita nak mencari luas kawasan di bawah taburan normal piawai. Okay, atau mencari kebarangkaliannya. Okay, contoh, cari kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan sifar perpuluhan 4. Okay, langkah pertama selalu ialah untuk melakarkan graf taburan normal piawai. Okay, sebab kita mesti tahu di mana letaknya, di sebelah kiri atau di kanan. Okay, jadi Z lebih besar daripada sifar perpuluhan 4. So, kita lukiskan dulu graf taburan normal piawai. Langkah kedua, tandakan di mana letaknya Z sama dengan sifar perpuluhan 4. Sifar perpuluhan 4 mesti di sebelah kanan, bukan? Okay, so dia terletak di antara sifar dan 1. Okay, jadi inilah garisan Z sama dengan sifar perpuluhan 4. Okay, jadi lukis garisan ini dulu. Okay, kemudian apa yang ditanya? Dia tanya Z lebih besar atau sama dengan sifar perpuluhan 4. Jadi kalau lebih besar atau sama maksudnya kita kena loraikan di sebelah kanan garisan ni. Okay, jadi kita nak cari kebarangkalian kawasan ini di sebelah kanan garisan ni. Okay. Jadi oleh kerana ini ialah positif, Z inilah Z adalah positif dan kita mencari kebarangkalian Z lebih besar daripada, maka kita boleh lihat terus daripada jadual. Okey, 0.4. Jadi nilainya berapa? Sifar perpuluhan 4. Nilainya ialah sifar perpuluhan 3446. Okey, jadi kita dapat nilainya terus daripada jadual sifar perpuluhan 3446. Okey. Boleh? This is the first step, very simple one, okay? Any questions? Okay, contoh yang kedua. Cari kebarangkalian Z kurang daripada negatif 0.2. Okay, negatif nilai ini tidak ada dalam jadual. Okay, jadi kita mesti tukar kepada nilai yang positif. Okay, bagaimana kita nak buat? Mula-mula lukiskan graf taburan normal. Lukiskan garisan Z sama dengan negatif sifar perpuluhan 5 dan lorikkan luasnya dulu. Okay. Jadi kita lukiskan jadualnya dan kita tahu negatif sifar 0.5. Negatif mesti di sebelah kiri minnya. Jadi negatif sifar 0.5 di antara sifar dan negatif 1. Jadi ini ialah garisannya. Okay. Kita hendak Z kurang daripada negatif sifar perpuluhan 5. Kalau kurang maka kita lorek di sebelah kiri ini. Kurang. Okay. Jadi inilah kawasan kebarangkalian Z kurang daripada negatif sifar perpuluhan 5. Okay. Jadi kita dah tahu tempat itu. Okay. Tapi untuk mencarinya di dalam jadual kita tidak ada nilai. Tapi kita tahu luas kawasan ini, okay, luas sama dengan luas kawasan ni, betul tak? Sama kan kedua-duanya? Okay. Jika luas kawasannya sama, maksudnya kebarangkaliannya juga sama. Jadi kebarangkalian Z kurang daripada negatif sifar perpuluhan 5 sama dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada sifar perpuluhan 5. Okay. Jadi yang ini kita boleh tulis seperti ini. Okay. Jadi kita tahu kebarangkalian Z kurang daripada negatif sifar perpuluhan 5 sama dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada sifar perpuluhan 5, maka kita lihat daripada jadual sifar perpuluhan 5 ialah sifar perpuluhan 3085. So itu ialah jawapannya. Okay. Madam, saya nak tanya. Okay. Kenapa kenapa tak ada negatif? Sebab awal je kan kita memang ambil negatif 0.5, tapi kenapa kebarangkalian dia bukan negatif 0.3085? Sebab
kebarangkalian itu merujuk kepada luas di bawah graf. Luas itu tidak ada nilai negatif. So luas ini sama dengan luas di sebelah sini. Jadi luas ini atau kebarangkalian ini ialah 0.3085. Kebarangkalian tak ada nilai negatif. Okay? Okay. Okay. Ambil dah. Okey, kita nak buat soalan yang seterusnya, okey? Okey, jika diberi kebarangkalian Z kurang atau sama dengan negatif 1.42. Okey. So, langkah pertama ialah buat apa? Lakar graf. So, kita boleh lakar di sebelah tepi ni, okey? So, you draw your lakaran, lukis saja, lakaran saja. So, it's okay. Okay. So, now kita nak negatif 1.42. Negatif 1.42 di sebelah kanan ke di sebelah kiri? Kiri. So this is negatif 1, negatif 2. So lebih kurang di sini kan? Lebih kurang di sini. Negatif 1.42. So sekarang kita nak lakar di sebelah kiri garisan ni atau di sebelah kanan garisan ni? Sebelah kiri, sebelah kanan. Macam mana kita Kanan. tahu kiri atau kanan? Sebab dia punya tu Z lebih kecil. Kita lihat simbol di sini kan? Simbol lah. Simbol di sini ialah kurang atau sama dengan. Jadi kita nak sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Kiri. Kiri. Okay? Z lebih kecil, jadi Kita lorek kawasan ini. Okay? Remember, kalau simbolnya kurang, kita mula dari ekor sini. Kita mula dari ekor sini dan lorek sehingga ke garisan itu. Kalau simbolnya lebih besar, kita mula dari ekor di sebelah kanan ini. Kita mula dari ekor sebelah kanan dan kita mula lorek. Okay? So sekarang kita hendak Z kurang atau sama dengan negatif 1.42. Okay? Tapi kita tahu kebarangkalian Z kurang atau sama dengan negatif 1.42 sama juga dengan kebarangkalian di sebelah sini kan? Ya. Di sini ada 1.42. Ya, betul? Betul. Jadi kebarangkalian Z kurang atau sama dengan negatif 1.42 sama juga dengan kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan 1.42. Yang ini boleh tak kita lihat daripada jadual sipirnya? Boleh. Okay, you tell me what's the answer. Dengan merujuk kepada jadual, bukan merujuk kepada modul. Okay? .42. Sifar bulan 4435. 1.42, 1.4. Oh, sifar bulan sifar 778. Yes, sifar perpuluhan sifar 778. Baris 1.4, lajur yang kedua, sifar perpuluhan sifar 778. Okay. So, ini sama dengan sifar perpuluhan sifar 778. Okay. Boleh faham? Boleh. Okay, let's look at the next question. Soalan yang seterusnya, cari kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan sifar tetapi kurang atau sama dengan 2.412. Kalau dah ada 3 digit selepas titik perpuluhan, anda tahu anda dah mesti kena tolak ni, okey? Jadi sekarang kita nak lukiskan, lakarkan dulu gambar rajanya, okey? So, lakarkan. You can just draw simply, it doesn't matter, okay? So, Z di antara sifar. Di mana letaknya sifar? Tengah-tengah sini kan? Sifar. Dan 2.142. Kiri ke kanan? Kanan. So, tandakan. It doesn't matter where you tandakan, okay? 2.142. Lukiskan garisnya. Z terletak di antara kedua-duanya. Jadi, kita hendak lorekkan kawasan ni. Betul?
Inilah kawasan yang kita hendak cari. So bagaimana kita nak cari kawasan ni? Jadi luas seluruh ini tolak luas ini akan memberi kita luas bahagian berlorek, betul? Betul. Jadi ini sama dengan kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan sifar tolak ke, okey, lebih besar, sebab kita ada tanda lebih besar atau sama dengan di sini. Kita hendak luas kawasan ini berserta dengan garis ini, termasuk dengan garis ini, okey? Termasuk garis ini juga. Inilah luas kawasan yang kita nak. So kita ambil dari seluruhnya kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan sifar tolak kebarangkalian di sebelah sini. Tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada 2,1. yes 2.147. You know why saya gunakan simbol lebih besar dan bukan lebih besar dan sama? Ya. Sebab kita hendak garisan ini juga. Jadi kita hanya hendak tolak selepas garisan ini saja. Ya. Jadi kita tolak Z lebih besar daripada 2.142. Jika anda tulis ini pun jawapannya masih sama. But this is the actual way of doing it lah. Okay. Jadi what is the kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan sifar? Kebarangkalian di sebelah sini berapa? 1,5. Yes, sifar perpuluhan 5. Tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada 2.142. 2.142. So kita hendak 2.142. Where is that? 2.1, 2.14 di sini ya. 4 dan 2. 2 ialah ini. Kita nak tolak 1. Jadi berapa jawapannya? 4,161. 161, yes. So kita ada sifar perpuluhan sifar 161. So berapa jawapannya? Oh, sekejap betul tak? Betul tak jawapan kita? Sifar 2.1, sorry 2.124 tadi. 2.1, okay, never mind. So what's the jawapan? Berapa jawapan kita? Sifar perpuluhan 4839. 4839. Okey. Itu jawapan kita. Boleh faham ni? So, kita mesti selalu lorekkan dulu. Bila kita lorekkan, baru kita nampak bagaimana kita hendak dapat jawapannya. Kalau jawapan bermula dari garis ini, kita mula dari sini. Seluruh ini tolak yang di belakang akan memberi kita kawasan berlorek. Okey? Okey, let's try one more. Okey? Cari kebarangkalian Z lebih besar dari negatif 1.63 tetapi kurang atau sama dengan sifar. Okay, jadi kita lorekkan ni min kita. Okay, so tempat kawasan berlorek ialah di antara garisan Z sama dengan sifar dan negatif 1.63. Negatif 1.63 di sebelah kiri ke kanan? Kiri. So tandakan negatif 1.63, lukiskan garisannya. Z terletak di antara dua garis ini. Jadi lorekkan kawasan ni. So bagaimana kita nak mencari kebarangkalian kawasan ni? Kebarangkalian seluruh kawasan di sebelah kiri tolak kebarangkalian di hujung ni. Kebarangkalian is actually Z kurang daripada sifar, bukan? Tolak kebarangkalian Z kurang daripada negatif 1.63. Sepatutnya ini, bukan? Yes. Yes. But ada satu cara yang lain untuk kita buat ni. Okay? Sebab kita tahu luas kawasan yang berlorek ini sama dengan luas kawasan berlorek di sebelah kanan ni.
Jadi nilai di sini ialah berapa? 1.63. Yes. Jika nilai ini ialah 1.63, maka luas kawasan kiri dan kanan adalah sama. Jadi nilai di sini sama juga dengan kebarangkalian. Bagaimana kita cari kebarangkalian ni? Z lebih besar. Yes, Z lebih besar atau sama dengan sifar tolak. Z lebih besar daripada 1.6. Correct. Jadi kita boleh buat terus daripada langkah pertama ke sebelah sini. Kalau kita tulis ini pun tak salah, lepas tu kita buat ke sini. So, kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan sifar sama dengan 0.5 tolak 1.63. 1.63. Jadi ini sama dengan 0.0516. 0.0516. Ini sama dengan 0.4484. Okey? Boleh? Boleh. Okay. Next kebarangkalian, sorry about that noise, okay? Kebarangkalian Z kurang atau sama dengan 0.32. Okay? Z kurang atau sama dengan 0.32. Jadi beritahu saya kawasan yang berlorek di sebelah mana? Sebelah kiri. Kiri? Kiri. Kanan. Kanan. Z lebih kecil. Okay, sebab itu kita kena lorekkan. If not very hard to, kita tak tahu di mana sebelah mana ni, okay? So kita lukiskan, kita tentukan di mana letaknya nilai Z 0.32. Ni adalah positif kan, jadi di sebelah kanan di antara sifar dan 1. Kalau ini 1, okay, ini ialah 0.32. Lukiskan garisan ini 0.32. Jadi kita hendak kawasan Z kurang atau sama dengan 0.32. Jadi kita kena lorekkan kawasan sebelah kiri garisan ini. Okey? Okey, bagaimana kita boleh cari luas kawasan ini? Cari yang sebelah kanan. Satu Cari yang tolak. sebelah kanan. Yes, correct. So kita tahu seluruh kawasan ini kebarangkaliannya ialah 1. Kalau 1, tolak bahagian yang dilorekkan merah ini. Okay, kalau 1 tolak yang merah ini akan beri kita kawasan yang berwarna hijau, betul? Betul. Okay. So ini sama juga dengan kebarangkalian atau sorry, 1 tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.32. So ini sama dengan 1 tolak. Okey, lihat dalam CP anda. Berapa nilai Z lebih besar daripada 0.32? 0.3707. 0.3783. You sure? Sekejap. 0.3 0.32. 0.3745. 3745. Mana? Okey. 3745, okey. Alright. Okey, bila kita tolak ini kita akan dapat 0.6255. So inilah jawapannya. Okey. So kita mesti tentukan kalau kawasan berlorek seperti ini, kalau kawasan berlorek ini lebih dari separuh, maka kita selalu gunakan 1 tolak. Okey. Okay, let's try one more. Cari kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan negatif 0.32. So kita lorekkan dulu nilai min kita. Okay, inilah negatif 0.32. Negatif 0.32 di sebelah kiri. So negatif 0.32, lukiskan garisannya.
Jadi sekarang kawasan berlorek di sebelah kiri ke kanan garisan? Kanan. Yes, lebih besar dari inilah kawasan berlorek. Bagaimana kita nak cari kawasan berlorek ini? Seluruhnya ialah satu. Satu tolak. P Yang lebih ni kan? besar daripada 0.32. Okay, correct. Okay. So kita akan buat step by step. Okay, jadi inilah satu. Kalau kita rujuk kepada raja ini, satu Z lebih besar atau sama dengan negatif 0.32 sama dengan 1 tolak kebarangkalian Z kurang daripada negatif 0.32. Betul? Betul. Seluruhnya tolak kawasan berlorek merah. Okey. Tapi kita tidak boleh cari negatif 0.32 dalam jadual. Okey. Dan kita tahu kawasan yang berlorek merah ini sama juga dengan kawasan berlorek merah sebelah kiri. Betul? Sebelah kanan. Sorry, sebelah kanan. Okay. Jadi ini sama juga dengan 1 tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.32. So ini sama dengan 1 tolak kebarangkalian Z lebih besar dari 0.32 ialah 0.3745. yes, sama jawapannya seperti tadi tapi cara kerjanya berlainan. Okey. Okey. Jika anda lihat Puan. tadi, yes. Saya masih keliru dengan simbol. Kalau simbol tu ada sama dengan tak ada sama dengan, boleh ke kalau saya tak buat? Boleh ke kalau saya buat semua sama dengan je? Macam kurang dan Yes, sama if you do also it's okay, it's correct. Because I see some books dia guna sama saja. Walaupun maksudnya berlainan tapi you still get the right answer in the end lah. Okay? Apa dia maksudkan di sini? Z lebih besar atau sama dengan maksudnya semua kawasan di sebelah sini termasuk garisan ni. Itu maksudnya. Jadi bila kita nak cari luas kawasan ni, kita ambil satu tolak kawasan berwarna merah tanpa termasuk garisan ni. That's why we tulis di sini kurang sahaja. Okay. Jadi bila kita ambil dari sini sampai sini, kita akan dapat sebelah sini lah termasuk garisan ni. But even if you don't, if you pakai seperti ini also okay. If you just want to write like this, it's alright. Okay. Kalau if you cannot remember, you do like this. Okay. Okay. Okay, one more. Cari kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan 0.45 tetapi kurang atau sama dengan 2.42. Jadi kita lakarkan dulu. Okey, di mana letaknya 0.45? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. 2.42? Lebih Kanan. Dua-dua di kanan. Okey. Katakan ini ialah 0.45 dan ini ialah 2 point. Kita anggarkan saja. Okey, jadi kita nak kawasan di antara ini. Okey, bagaimana kita nak cari kawasan ni? You tell me. Ini sama dengan? Kita nak kawasan ni. 0.5 tolak P kurang daripada 0.45 tolak. Okay, so that means you are starting from this line 0.5. Boleh tak kalau kita tak ambil garisan ni? Sebab kita nak kawasan ni saja. Boleh tak kita ambil luas kawasan ni tolak luas kawasan ni? 20, yes. So what is the, bagaimana kita nak tulis ni? Kebarangkalian? Z lebih besar daripada 0.45. Ya. Tolak dengan Z lebih besar daripada 2.42. Yes, very good. Okay. So akan memberi kita kawasan yang berlorek ini. Okay. Jadi cari dari sifir kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan 0.45. 0.3264. Okey, tolak 2.42. Okey, this one. 2.42. 2.4. Sifar 776. Yes. Okey, inilah 0.00776.
Okay, so we will get our answer seperti ini. Okay. Okay, next question. So I'm giving you satu contoh untuk setiap keadaan. Okay. Jika Z lebih besar daripada negatif 3 tetapi kurang atau sama dengan negatif 1. Okay. So kita lorekkan ni, kita akan dapat nilai mu, okay, atau sifar di sini, okay. Jadi kita tandakan negatif 1 dan negatif 3. Kita lihat kedua-duanya adalah di sebelah kiri. Negatif 3, negatif 1, luas kawasan di antaranya ni. Okay, now you tell me bagaimana nak cari luas kawasan ni. PZ kurang daripada negatif 1. PZ Yes. lebih daripada 1. While yang Sebab- ni first lah. Okay, before we change ya. So kalau kita nak kawasan berlorek ni, kebarangkalian Z kurang atau sama dengan negatif 1, kemudian Tolak PZ kurang daripada negatif 3. yes, very good. Okay, if you write this very very good, then you understand. Okay, sekarang kita tak boleh cari dalam jadual kan, kita nak tolak, okay. Kita nak tukar, jadi Z lebih PZ besar daripada 1, tolak PZ lebih besar daripada 3. yes, very good, excellent. Okay, jadi Z lebih besar dari 1 sama dengan sifar perpuluhan 1, 5, 8, 7. tolak 3. Sifar perpuluhan Hmm. sifar 135. 5. Yes, so bila kita tolak ini kita akan dapat sifar perpuluhan 45735. Okay. Okay, let's try one more. Last one here. Kebarangkalian Z lebih besar dari negatif 1.851 kurang atau sama dengan 2.565. Jika anda lihat kedua nilai ni, satu positif, satu negatif, anda mesti dah dapat bayangkan kawasan berloreknya, okey? Inilah sifar. Jadi kita ada satu nilai di sebelah kiri dan satu nilai di sebelah kanan. Okey, lukiskan garisannya dan lorekkan. Okey, bagaimana kita nampak dengan jelas kan, kita kena tolak bahagian ni dan kita kena tolak bahagian ni. Jadi bagaimana kita nak buat ni? Start daripada 1. Yes, satu. 1 tolak P Z lebih besar daripada 2.565. Yes. Lagi. Tolak Tolak. PZ kurang daripada negatif 1.851. Yes, very good. Okay, lepas ni Tukar. yang ini tak ada, okay, Z lebih besar ni tak ada masalah, okay. Yang ini tukar kepada lebih besar. kepada kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.851. Okey. Sekarang kita gantikan nilai daripada jadual. So 1 tolak sifar perpuluhan sifar. You check with your jadual. Okey, ini jawapannya. Okey. So setakat ini okey nak? Okay. Ini yang akan keluar banyak dalam kuis anda, okey? Okey. Jika graf anda kawasan berlorek ialah di sebelah sini, bagaimana anda carinya? Ini Z kecil. Kebarangkalian Z kurang daripada nilai ni positif ke negatif nilai Z ni? Negatif. Jadi bagaimana kita cari kebarangkalian ni? 0.5. Kenapa nak 0.5? Kebarangkalian ni sama dengan kebarangkalian di sebelah sini kan? Yes. Okay, jadi kalau anda disuruh cari apa-apa di sebelah sini, okay? If the graph is like this, asalkan garisannya di kiri min. Di kiri min, anda tahu luas kawasan ini sama dengan luas kawasan bersaiz sama di sebelah kanan. Jadi
kebarangkalian Z kurang daripada negatif Z ni, anda boleh terus tukar kepada kebarangkalian Z lebih besar daripada Z kecilnya, okey? Kalau macam ni terus tukar dan dapat jawapan daripada jadual. Jika anda diberi luas kawasannya seperti ini, daripada min hingga ke garisan di sebelah kanan ni, bagaimana anda cari ni? 0.5 tolak dengan yang Yes, 0.5 tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada Z. Okay, use another warna K di sini. Lebih besar daripada K. Okay, kalau luas kawasan berlorek daripada min hingga ke sebelah kirinya, bagaimana anda cari ni? sama dengan Sama dengan di atas ni? yes. Yes, sebab yang ini sama juga dengan luas di sebelah sini. Ni negatif K, ni K. Jadi akan balik kepada yang sama. Very good. Okey. Bagaimana jika grafnya seperti ini? Satu tolak dengan Yes, 1 tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada K2 tolak kebarangkalian Z. Walaupun kita dapat kurang, lepas tu kita akan tukar kepada Z lebih besar daripada K1. Okay? Okay, bagaimana jika ia seperti ini? Kita dah buat ni ya. Okay. Okay, that's it lah. So if you know how to do this, you're okay already, okay? Okay, kita nak pergi kepada bahagian seterusnya, okay? Okay, diberi. Okay, boleh tak anda baca ni? Anybody, one of you can read this? X. taburan normal dengan Sorry, I forgot to write this. Okay. X bertabur secara normal dengan min 70 dan sisian piawai 36 ataupun okay, dah silap Okay. Variance. Yes, dah silap variance. X bertabur secara normal dengan min 70 dan variance 36. Okay. Kalau diberi atau anda boleh kata X bertabur secara normal dengan min 70 dan sisian piawai 6. Kalau anda kata 6 is okay. Okay. Sebab yang ini boleh juga ditulis sebagai 70 6 kuasa 2. Ni ialah sisian piawai, seluruhnya ialah variance. Okay. Kalau diberi X bertabur secara normal dengan 20 dan 4. Bacakan. X bertabur secara normal dengan min 20 dan variance 4. Yes, good. One more. Berapa min taburan ni? 10. Berapa sisian piawai taburan ni? 2. Okay, so jangan lupa ni this is very important. Okay, so diberi X bertabur secara normal dengan min 70 dan variance 36 atau sisian piawainya 6. Okay, cari luas di bawah taburan normal apabila X lebih besar daripada 75 tetapi kurang atau sama dengan 85. Tadi kita mencari luas di bawah taburan normal piawai bagi skor Z. Sekarang anda disuruh mencari luas di bawah graf bagi skor X. Kita tahu kita tak ada jadual skor X. Jadi kita mesti tukar skor X kepada skor Z. Okay. Soalannya ialah cari luas di bawah taburan normal. Luas maksudnya sama juga dengan kebarangkalian. Jadi kita sebenarnya hendak cari kebarangkalian X
lebih besar atau sama dengan 75 tetapi kurang atau sama dengan 85. Nilai ini tak ada dalam jadual. Jadi tukarkan ini kepada skor Z. X kita nak tukar kepada Z. Jadi 85 tukar kepada skor Z ialah pakai rumus apa? X tolak min per sisihan piawai. Betul? Okey. Jadi ini sama dengan 85. Kita boleh buat berasingan seperti ini. Contohnya kita boleh buat sama dengan 85 tolak minnya 70, sisihan piawainya 6. Okey, kita boleh cari jawapannya dan masukkan. Atau kita boleh terus buat di sini. 85 tolak 70 per 6. Di sebelah sini 75 tolak 70 per 6. Okey, berapa nilainya? 75 tolak 70 per 6 sama dengan 5 per 6 sama dengan 0.8333. You check in your calculator, okay? So di sebelah sini 85 tolak 70 ialah 15 per 6 ialah 2.5. Jadi kita ada Z lebih besar atau sama dengan 0.8333 tetapi kurang atau sama dengan 2.5. Dari sinilah kita kena lukis graf kita, okey? Kita nak tentukan di mana letaknya kawasan balori. Jadi kedua-dua nilai adalah positif. Jadi sini ialah 0.8333, lukiskan garisannya. Kemudian kita ada 2.5, lukiskan garisannya. So inilah kawasan balori. So bagaimana kita nak cari kawasan balori itu? Kebarangkalian. PZ lebih besar daripada 0.8333 tolak PZ lebih besar daripada 2.5. Okay. So ini sama dengan, very good. Ini sama dengan, bacakan daripada sifir. Okay, I give it to you. Later you can check this, okay? Dan kita dapat jawapannya 0.19629, okay? Boleh buat ni? So tadi kita hanya buat langkah dari sini saja tadi, okay? Jadi sekarang kita dah tambah sampai sini. Jadi kita diberi skor ZX dan ditanya kebarangkalian. Jadi kebarangkalian luas kawasan skor X sama dengan kebarangkalian luas kawasan skor Z. Jadi dari skor X kita tukar kepada skor Z. Okay, itu bezanya. Okay. Okay, katakan cari kebarangkalian X kurang atau sama dengan 4.5 dan 16. Okey. So, kita diberi skor X. Kita nak cari kebarangkalian X lebih besar atau sama dengan 4.5 tetapi kurang atau sama dengan 16. Jadi, kita perlu tukar X ini kepada Z. So, sebelah kanannya ialah 16 Tak 10 bagi 2. per Puan, Dua. kalau punca kuasa 2 dapat 1.4142. Ke yang ni 2 kuasa 2 untuk dia punya sisihan piawai? Okay, what is the sisihan piawai? Punca kuasa variance. Yes, punca kuasa. Okay, I think saya silap dalam modul tu. Okay, actually strong. Nanti saya akan tukar. Okay, so this is 2. 2 ini merujuk kepada variance. Dari sini kita kena letak punca kuasa 2. Jadi sebelah sini ialah 4.5 tolak 10 per punca kuasa 2. Okay, so now you need to use your calculators. Can you tell me the values? Sebelah kirinya berapa? Yang first negatif 3.899. 889, okey. Dan di sebelah 4.5
4.243. Again? 4.243. 4.243. Yes. You sure about this, huh? Yes. Okay. 1 minute, huh? Everybody got the same answer? Yes. Are you sure? Check this one. Check this one on the sebelah kanan. Dapat 4.2426. So 2.43. 4.243 kan? Why I'm getting a different answer? I'm getting this answer 2.82484. Anybody got this answer? Belum dapat lagi. Dapat dulu. Okay, it here using the calculator. Cara saya buat, saya buat punca kuasa 2 dahulu, okay? Bila dah dapat nilai punca kuasa 2, I inverse it, okay? Saya inverse dan darab dengan 16 tolak 10. Oh, sorry. I think I did wrongly. Okay, I did wrongly. Okay, correct, 4.243, correct. Okay, correct. Okay, let's try this question, Okay. So, ini sama dengan, so let's draw a graph here. Okay. Sebelah sini ya negatif 3.889. Sebelah kanan ialah 4.243. So we have this kawasan berlorek di sini. Okay. So bagaimana kita cari ini? Kebarangkalian. Tapi kan dalam jadual sampai Yes. I'm coming to that. I understand your problem. I also know that. Okay. Okay. I realized that because I made the mistake in the module. I actually wanted to put 2, but I should have put 4 here. Okay. But never mind. We just try this and see whether it works or not. Okay. So Okay. kalau kita ada seperti ini, bagaimana kita nak buat? 1 tolak dengan 10. That's good. Luas That lebih besar daripada 4.2. 4.243. Kemudian tolak Z Lebih kecil. lebih kecil daripada negatif 3. Okey. Kemudian ini sama dengan 1 tolak Z lebih besar atau sama dengan tolak Z. Lebih besar. Daripada 3.14. Ya. Okey. Okey, what? Okay, so macam mana sekarang? Since the end. Okay, sebab nilai ni tak ada dalam sifir. Yes. And because this is positive here, lebih besar. So it is, that means kita kena cari terus dalam sifir. Okay. Okay. So we cannot continue with this question now because of the mistake here. Later you will see another question. Sometimes you can change. Sometimes when it's more than 4, if it's kurang daripada, then we can change it. Okay. But so anytime bila kita dapat lebih daripada 4, kita dah tahu kita dah buat kesilapan. Okay. 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 So we forget about this question. We try another question first because I made the mistake. Okay. Katakan X bertabur secara normal dengan
Okey. Cari kebarangkalian X lebih besar atau sama dengan negatif 5 kurang atau sama dengan 9. Okay. There are two questions that there is a mistake in the module, which I will change later and put back the module again. Okay. Okay. So sekarang kita tahu X bertabur secara normal dengan min 3 dan sisihan piawainya 4. Kita nak cari kebarangkalian X lebih besar atau sama dengan negatif 5 tetapi kurang atau sama dengan 9. Jadi ini sama juga dengan kebarangkalian tukar X kepada Z, maka sebelah kiri ialah negatif 5 Tolak 3 bahagian 4 dan di sebelah kanan ialah 9. tolak 3 bahagian Okay, what do we have then? Sebelah kiri ialah negatif 2 negatif 2, sebelah kanan 1.5. yeah, 1.5. So bila kita lihat negatif positif, kita dah tahu terus. Okay, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. So inilah bentuk luas kawasan berlorek. Jadi untuk mencarinya, kita hanya perlu ambil satu tolak kedua-dua hujungnya. Okay, so this is satu tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.5 tolak kebarangkalian Z kurang daripada negatif 2. Or you can do lebih besar terus, but if you want to do step by step, you can do like this lah. Okay, ini sama dengan 1.5 tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada 2. Okay, so masukkan nilai-nilainya. Ini 1 tolak 0.068 tolak 0.228. Ini sama dengan 9104. Okay. So far okay? Boleh faham semua ni? Faham. Okay, I have a little bit more to go. Okay, so sabar sedikit. Okay. Okay. Sekarang contoh cari K jika kebarangkalian Z lebih besar daripada K sama dengan 0.05. Jadi maksudnya apa? Kita tengok dalam jadual dalam. Yes. Sekarang kita kena, sebab kita sekarang nak nilai Z. Tadi kita diberi nilai Z, kita cari kebarangkaliannya. Sekarang kita diberi kebarangkaliannya. Kita nak cari nilai Z-nya. So kita mesti cari nilai kebarangkalian ni. So kita nak 0.05. So kita cari di mana 0.05. Semakin dia turun ke bawah, semakin rendah nilainya. Okay? So where is 0.05? 1.64. Tapi kena tahu 1.6. Okay, 0.05. Here? This is the nearest kan? Di sebelah kanan ni lah 0.495. Sebelah kiri lah 0.505 lebih. Kita kena ambil yang lebih ke atau yang kurang? lebih. Yes, Yang negatif. yes, correct. Kita mesti sentiasa ambil yang lebih because we want to minus. So, ini adalah 0.05. Kita nak 0.0500. Jadi kita nak tolak berapa? Tolak 5. Jadi kita lihat pada baris yang sama sehingga kita jumpa 5. Okey, kita dah jumpa 5 kan? Laju ke berapa ni? 5. 5. Jadi 1.645. yes, 1.645. Okay, let me show you clearly. Okay, so kita nak yang ini sehingga 5. Okay, and then kita kena baca di atas ini. Okay. Okey. Okay. Kita hendak bacaan ni kita hendak bacaan ni, kita nak tolak 5 supaya ia menjadi 0.05.
Dan tolak 5 ialah 5 di sini. Jadi inilah bacaan kita. Okey. So, bacaan kita ialah 1.645. Okey. 1.645. Jika kita baca, cek semula 1.645, baris 1.6, lajur yang keempat, kemudian tolak 5 akan memberi kita ni. Okey. So sekarang kita baca nilai di dalam graf. Okey. Kita baca nilai dalam graf dan kemudian ambil bacaan di luarnya. Boleh faham ke? So jawapan ni ialah K sama dengan 1.645. Okey. Okey. Cari K jika kebarangkalian Z lebih besar daripada K sama dengan 0.80. So apa yang diberi ni? Ni nilai apa? 0.80. Nilai kebarangkalian. Nilai kebarangkalian. Nilai kebarangkalian ni lebih dari 5 ke atau kurang dari 5? Lebih. Dia dekat belakang. Ya, so kalau lebih dari 5, kita tahu Z lebih besar daripada K. Daripada kawasan lebih besar ni kita lorek sehingga 0.8. Jadi dia lebih dari 5 kan? Jadi nilai Z di sini positif ke negatif? Negatif. Jadi nilai Z ni adalah negatif. Okay? So dari pernyataan ini kita perlu lukiskan grafnya dulu. Okay? Kalau soalan satu tadi kita lihat nilai ini adalah sangat kecil. Sangat kecil bermakna nilai luas kawasannya pada ekor kanan. Sangat kecil lah. Sebab ini ialah Z lebih besar. Jadi kita berlorek dari ekor kanan sebab nilai ini sangat kecil di sini. Di sini kita mula dari ekor kanan dan kita mula melorek sehingga 0.8. Kita tahu 0.8 lebih daripada setengah. Jadi kita akan masuk ke kawasan kiri. Jadi nilai Z ni sekarang adalah negatif. Okay? Jadi untuk mencari kawasan ini, luas kawasan ini sama dengan 1 tolak kebarangkalian Z kurang atau sama dengan negatif K. Betul? Dari sini sama dengan 0.80. Okey. Jadi kalau 1 tolak kawasan ini akan memberi kita kawasan yang berlorek. Tapi kita tahu yang ini sama juga dengan 1 tolak kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan K sama dengan 0.80. Jadi kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan K sama dengan 0.2. macam mana anda dapat 0.2? Itu tolak 0.2. Yes. So kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan K sama dengan 0.20. Okey, sekarang baru kita lihat dalam jadual kita. Cari 0.2. Okey, di mana ada 0.2? Okey. Can you see this one? 0.2. Is it here? Yang ini? Yes. Okay, so and then kita nak naik ke atas ni. Berapa yang kita nak tolak? 2. Kita nak tolak 2. Okay, so kalau kita nak tolak 2. Dekat laju yang keempat. Okay, sampai sini ya. So kita ada 2 di sana kan? Yes. So kita, which one are we taking? We can take 4. ya, kita boleh ambil 4 atau kita boleh ambil 5. Whichever one, okay? We can choose one of it. So jawapannya ialah 2.54. 2.54. 2.054, okey? 2.054. Wan, saya ada soalan. Yes. Pada graf, kenapa kita kena start lorek daripada kanan? Sebab dia lebih besar ke pun? Yes, because it's lebih besar, yes.
So kita kena lorot daripada kanan ke kiri sampai sampai dapat luas bawah graf 0.8. Correct. If you look at this raja di sini, kita adalah Z lebih besar daripada K, bukan? So kalau lebih besar daripada K ni, memang inilah 0.8. Memang make sense, isn't it? Kalau kita buat di sebelah kirinya 0.8 di sini dan kita kata Z lebih besar dari 0.8, is tak tepat kan? Sebab dia this 0.8 is lebih besar. Ini bukan di sini tau. This is not 0.8 di sini. Inilah luas kawasan ini 0.8. Dan luas kawasan ini 0.8. Bukan nilai Z nya di sini, okay? Okay, faham tu. Okay. Okay. Wait, I go back to the jadual tadi. Betul tak nilai kita tadi? 0.2. Okay, wrong already ya. Inilah 0.2, betul? Jadi kita dah silap di sini ya. Can you see that? Inilah 0.2. Kita nak 0.2. So what's the jawapannya? Dekat 0.8. 0.8 Di sini ya, 0.2 di sini kan? This one, right? Yes. So kita nak tolak berapa? 5. Kita nak tolak 5. Jadi jawapannya adalah 0.842. 2. Ya, 0.842. Okay. So kita kena baca dengan teliti ya. Easy for us to make mistake ya. So this is so kita kena faham ni, okay. So kita tahu sebelum kita balik ke sini, okay, kita tahu daripada jadual ni, okay. Daripada jadual kita tahu bahawa kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.842 sama dengan 0.2, betul? Jadi kalau kita bandingkan ni dengan yang ini, apa yang kita nampak dari sini? K ni sama dengan ni kan? Yes. K sama dengan 0.842. Tetapi kita tahu nilai K kita adalah negatif. Jadi kita mesti letak negatif K. Okay? Don't forget the K here is negative. Okay? Kita ada negatif K, we can put like this also. 0.842 jadi K sama dengan negatif 0.842. Okay? Boleh ke? Boleh. Okay, this is a little bit difficult, okay? The others all are much easier. Okay, I'm going to do one more example, okay? If any of you feel very tired and you want to leave and you think you can do it on your own by reading the module, you carry on, okay? Sebab saya tahu dah lewat dah, okay? Okay. Cari kebarangkalian Z kurang daripada K sama dengan 0.10. Kita lihat nilai ini dulu, okay? Is it less than 0.5 or more than 0.5? More. Less. Yes, less, isn't it? 0.5. Kurang, that means it's More. kecil. More. Kawasan dia kecil kan? Yes. 0.5 ialah 0.50. Inilah 0.1. Yang mana lebih kecil? 0.1. Yes, dari artinya luas kawasan ini adalah kurang daripada separuh. Jadi Yes. sekarang kita nak tahu di sebelah kiri ke kanan? Kiri. Macam mana anda tahu di sebelah kiri? Sebab dia kecil. Sebab dia Yes. kecil. Kecil. Yes, semula dari sebelah kiri ini. So kita katakan ini ialah kawasannya. 0.10 bukan di sini. Ini bukan nilai Z, okay? 0.10 ini ialah kebarangkaliannya. Okay, 0.10 ialah jadi ini ialah 0.10. Kebarangkalian atau luas kawasan ini ialah 0.10. Jadi berapa nilai K? Kita kena baca daripada jadual. Okay, so baca dari jadual 0.10 berapa nilainya? 1.3 1.2 Ya, 8 ya. 1.8 1.28. Tolak berapa? Kita nak tolak berapa? tolak 3.
Ya, kita nak tolak 3 tapi masalahnya tak ada 3 di sini kan? Ha. So, kita boleh tolak 2 atau kita boleh tolak 4. Yang mana anything, kadang-kadang we have tolak, katakan kita nak tolak sometimes it's like kita tengok yang mana lebih dekat daripada ni ketiga lah. Tapi dalam kes ni 2 dan 4, kedua-duanya dekat dengan 3. Jadi kita pilih either one lah, up to you. You can take 2 or you can take 4. Dua-dua jawapannya boleh diterima lah. Okay. So jawapannya ialah 1.281. yes, 1.281 atau kita boleh ambil 1.282. Kedua-dua jawapan ni diterima, okey? So jadi kita tahu daripada jadual, okey? Daripada jadual, tulis ni ya. Daripada jadual, kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan 1.281 sama dengan 0.10. Okey. Jadi we forgot one line ya. Z lebih besar daripada K negatif. K lah negatif kan di sini? Yes. Okay, I think I have to write this again. Sorry ya, kebarangkalian Z kurang daripada negatif K sama dengan 0.10. Okay, so kita tahu yang ini sama juga dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada K sama dengan 0.10. Daripada jadual kita dapat Z lebih besar daripada 1.281 sama dengan 0.10. Jadi kita bandingkan kedua ayat ini, kita dapat K sama dengan 1.281. Tapi oleh kerana K ialah negatif, maka inilah negatif 1.281. That is why kita mesti lukis raja, lakarkan rajanya dan tentukan sama ada K negatif atau positif. Jadi jawapan akhir jangan lupa letak negatif atau positif. Okay? Okay class? Okay, Pak. So all this will come out in your quiz, okay? That's why I'm trying to cover everything fast, okay? Okay, saya nak teruskan dengan beberapa lagi soalan penyelesaian masalah, okay? Ini juga ada dalam quiz, okay? Okay, contohnya, okay? Okay. Ketinggian sekumpulan pelajar IPG bertabur secara normal dengan min 160 cm dan sisian piawainya 5. Okay. Yang ini kita nak tuliskan dalam pernyataan matematik dulu. So kita tahu bahawa sekumpulan pelajar, okay, X bertabur secara normal dengan min 160 dan di sini kita tulis apa? 5/2. Okay, good. 5/2. Lebih senang kita tulis 5/2. Ya. So kita nampak dengan jelas sisian piawainya ialah 5. So dia kata anggarkan bilangan. Dia nak bilangan pelajar. Okay, inilah perkataan kunci di sini ya. Bilangan pelajar yang mempunyai ketinggian sekurang-kurangnya 170 cm dalam kumpulan 1000 orang pelajar. Okay. So kita nak anggarkan dulu kebarangkalian pelajar mendapat mempunyai ketinggian sekurang-kurangnya 170. Jadi kita nak cari apa? Cari kebarangkalian X. Apa maksud sekurang-kurangnya? Lebih Lebih dan sama. besar atau Is sama it? dengan Yes, lebih atau sama dengan 170, betul? Okey, jadi kita nak cari kebarangkalian X lebih besar atau sama dengan 170. Jadi daripada ayat ini, kita nak terjemahkan ke bentuk ini dulu. Okey, kalau yang ini betul, everything else betul lah. Kalau ini silap dan korang ready lah. Okey, so kita mesti tahu sekurang-kurangnya maksudnya lebih besar atau sama dengan, itu pun lebih besar, so okey, lebih besar dan sama dengan 170. Sekarang, inilah skor X, tukar kepada skor Z. So ini sama dengan kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan 170 tolak 160 bahagi 5. okay, very good. So ini sama dengan Z lebih besar daripada 2. 2, yes. So kita tahu kebarangkaliannya ialah Z lebih besar
atau sama dengan 2. So, daripada sifir anda, what is that? Lebih besar atau sama dengan 2? 2. Nilainya ialah, so ini sama dengan 0.028, betul? Betul. Okey, inilah kebarangkalian. Jadi kebarangkalian pelajar mempunyai ketinggian sekurang-kurangnya 170 cm ialah 0.0228. Apakah peratus pelajar mempunyai ketinggian sekurang-kurangnya 170 cm? Kalau kebarangkalian ni, kalau nak tukar kepada peratus, kita darab saja dengan 100. Berapa ni? 2.28%. Okey. Jadi kalau soalan tanya anda peratus, anda hanya darab dengan 100%. Okey. Jadi kita mesti cari kebarangkalian dulu. Kemudian kalau ditanya, memang ini tak ada dalam soalan, I'm just asking you, okey. So apakah peratus pelajar mempunyai ketinggian sekurang-kurangnya 170? Artinya lepas anda dapat kebarangkalian darab 100%, jawapannya 2.28. Tapi sekarang dia tanya anda apakah bilangan pelajar yang mempunyai ketinggian sekurang-kurangnya 170 cm. Kita tahu jumlah bilangan pelajar ialah 100. Jadi bilangan pelajarnya berapa? 1000. 0.0228 darab dengan 1000. Ini sama dengan? 228. Ya. Adakah jawapan kita dalam bentuk ni? Tak, sebab perbilangan orang tak boleh ada point. Ya, so jawapan kita ialah? 23. Boleh tak kita bundarkan bilangan orang kepada 23? 22. Tak sampai 23 kan? Okey, so ini orang orang must be careful lah. So kita nak anggarkan, dia suruh kita anggarkan. Jadi anggaran, okey? Jadi anggaran bilangan pelajar ialah 22 orang. Ini jawapan kita. Okey? Boleh buat? Boleh. Okey. Let's try Boy, another. kiranya untuk semua nilai kebarangkalian kita boleh dapat semuanya lah. Peratus, bilangan orang. No need. You just answer the question. Kalau dia tanya apakah kebarangkalian, just stop dengan kebarangkalian cukup. Okay, kita biasa stop di sini. Tapi soalan bentuk ini, soalan inilah soalan penyelesaian masalah. Dia mungkin selalu pergi satu step further. They'll ask you either peratus or bilangan. Okay, kalau soalan bukan penyelesaian masalah, biasanya stop di sini dah. Okay. Okay, Pun. So just follow the question on ya. Okay. Okay. Anda sedang membina sebuah rumah pokok, tree house, dan tinggi pintunya ialah 170 cm. Jika min ketinggian orang dewasa ialah 165 cm dan sisian piawainya 6 cm. Okey, sampai sini boleh tak kita tuliskan dalam pernyataan matematik dulu. Jadi kita tulis ini sebagai X bertabur secara normal dengan 165 6.2. yes, very good. Okay. Okay. Sekarang dia tanya apakah peratus orang dewasa yang perlu tunduk untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi sebelum kita cari peratus, kita cari kebarangkalian orang dewasa yang perlu tunduk. Jadi kalau dia perlu tunduk, jadi ketinggiannya perlu lebih kurang berapa? Ya, apa yang kita nak cari di sini dulu? Kita nak cari kebarangkalian X. Kurang daripada lebih kecil Dia atau tanya, sama dengan dia tanya peratus orang dewasa yang perlu tunduk. Maksudnya ketinggian orang dewasa ini dia Lebih besar dan sama dengan. lebih apa? Lebih besar dan sama dengan. Yes. Maksudnya dia, kalau ini ialah pintu rumah kan, ni ialah 170. Kalau orang itu perlu tunduk, artinya ketinggiannya lebih dari ini kan? Yes. Jadi kita nak cari kebarangkalian X lebih besar atau sama dengan 170. Jadi kita tukar ini kepada Z.
lebih besar atau sama dengan dia tak boleh sama dengan pintu tu, dia kena lebih besar lah, lebih besar. Okay, sebab kalau sama dengan ni pun tak boleh masuk, mesti lebih besar dari pintunya. Okay, so tukar ni kepada Z lah 170 tolak 165. 165 bahagi 6. Okay, so what is the answer? Lebih besar daripada 2. Correct? Is it 2? Tak ada. Okay, what is it? 0.833. 0.8333. Okay, correct. So kita dah dapat ni. Jadi sekarang kita lihat daripada jadual. 0.8333 ni sama dengan berapa? Berapa? Kosong poin 8, 3 ni kan, dan 3 ni kita nak tolak 8. Betul? Kita nak tolak 8 dari sini. So berapa nilainya? Kosong 0.2025. Yes. Jadi ini sama dengan 0.2025. Betul? Okay, wait let me just check, okay. So this is X. Lebih besar daripada 170, jadi Z lebih besar 170 tolak 165 per 6. Betul ni ya, you calculate correctly, okay? Okay, so kita dah tahu nilai kebarangkaliannya. Jadi apakah peratus orang dewasa yang perlu tunduk masuk? Maka peratus orang dewasa 20.25. yes, ialah 0.2025 darab dengan 100%. 100%, yes. So ini sama dengan 20.25%. 20.25. Okay, ini sama dengan 20.25%. Boleh buat ni? Rasanya boleh buat? So you kena baca line by line and then translate dan buat, okay? So kalau when you see peratus, jangan risaulah, straight away cari kebarangkalian dulu, then only change to peratus. Atau kalau bilangan pun sama, cari kebarangkalian, kemudian kira bilangannya lah. Okay, want to do one more question, 2 more questions, then we finished. Okay. Sekumpulan atlet mengambil min masa. Bila kita dah lihat min, kita mesti tuliskan dalam bentuk pernyataan dulu, okay? Min 40 minit untuk melengkapkan larian 5 km, diberi sisian piawai untuk larian tersebut ialah 5 minit dan masa untuk menamatkan larian bertabur secara normal. Bertabur secara normal kita tahu ialah X. Jadi X bertabur secara normal dengan min 40 dan sisian piawainya ialah 5. Jadi kita tulis seperti ini. Okay, good. Sekarang dia tanya, okay, soalan ni direct kan? Apakah kebarangkalian seorang atlet mengambil masa lebih daripada 50 minit? Jadi kita nak cari kebarangkalian X Lebih besar. lebih besar daripada 50. Terus tukar kepada Z. Jadi Z lebih besar daripada 50 tolak 40. bagi dengan 5. Okay, berapa tu? 2. Ini sama dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada 2. So, berapa nilainya? Kosong perpuluhan 0.0228. Yes. So, itu jawapannya straight. Okay, di sini jawapannya terus saja. Dia hanya tanya kebarangkalian. They didn't ask you anything else. Okay, last question. Okay.
Sebuah kilang menghasilkan pensel di mana panjangnya bertabur secara normal dengan min dan sisihan piawai. Jadi kita tuliskan dulu X bertabur secara normal min 15 dan sisihan piawainya ialah 1. So kita boleh tulis 1 atau kita letak 1 kuasa 2 pun sama. Nilainya masih 1. Okay. A. Jika satu pensel dipilih secara rawak, apakah kebarangkalian panjangnya kurang daripada 14? So kita nak cari apa? Kebarangkalian X Kurang daripada 14. Ini sama dengan X, Z kurang dari 15 bagi 1 negatif 1. Jadi ini sama dengan dia dekat sebelah kiri. okey, kalau kita lukiskan grafnya, kita nak nilai negatif 1. Okey. Yes. Okey. So, ini sama juga dengan kebarangkalian Z Lebih besar lebih besar daripada 1. Okey, berapa nilainya? 1 is 0.1587. Okey, inilah bahagian A. Okey, so no problem bahagian A ya. Bahagian B, jika kilang tersebut menghasilkan 5,000 pensel dalam satu hari, cari bilangan pensel yang mempunyai diameter lebih daripada 16.5. Jadi dia minta anda cari kebarangkalian X lebih besar daripada 16.5. okey. Sama juga kita tukarkan ini kepada Z. 16. How much is this? 16.5. Okay. So this is 1.5. So berapa ni? Di dekat 0.0668. Okay, good. So adakah ini jawapannya? No. Dia kata cari bilangan pensel. Okay, sekarang kita nak cari bilangan pensel. So bilangan pensel sama dengan apa semua bilangan pensel? 5,000. Ya, so darab dengan 5,000 sama dengan 354. pensel. Okey, ini jawapan bagi B. Okey. C, cari peratus pensel yang mempunyai panjang antara dua nilai ini. Jadi C, dia minta anda cari X di antara dua nilai, X di antara kedua nilai ini. X lebih besar daripada 13.75 tetapi kurang daripada 16.75. Jadi ini sama dengan tukar X kepada Z. So ini sama dengan 75 tolak 15 per 1 dan sebelah sini kita nak tolak 15 per 1. So berapa ini? 13.75 tolak 15 ialah 1.25. okey. Sebelah kanannya ialah 1.75. okey. So sekarang lukiskan grafnya. Kita ada negatif 1.25 dan kita ada 1 di sebelah kanan 1.75. Kita nak luas kawasan ini sama dengan 1 tolak 5. yes, 1 tolak we write this versa lebih besar daripada 1.75 tolak kebarangkalian Z kurang daripada negatif 1.25. Z kurang daripada negatif 1.25 ini sama juga dengan 1. Kebarangkalian Z lebih besar dari 1.75 tolak kebarangkalian Z lebih besar dari 1.25. Okey, gantikan nilainya 0.6 minus 0.0401 sama dengan 0.8543. Okey, sekarang buat apa? Dia tanya cari peratus pensel. Darab dengan 100. Yes, kemudian darab dengan 100 peratus sama dengan 85 per 43. Okey, itu saja.